Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian B. Untuk pembincangan kali ini, cikgu menggunakan kertas SPM sebenar tahun 2019. Jadi, boleh download soalan ini pada pautan yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Jadi untuk itu, mari kita teruskan dengan bahagian B, di mana bahagian B ini menyumbang sebanyak 48 markah. Jadi kita lihat pada soalan yang pertama, iaitu soalan nombor 12. Lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan pada halaman 26 bagi persamaan y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Jadi terlihat pada ruangan jawapan. Untuk soalan ini, kita akan mengisi nilai y apabila kita bergantikan nilai x dengan nilai x yang telah pun diberi. Iaitu yang pertamanya adalah negatif 2 dan yang keduanya adalah negatif 1. Jadi untuk soalan ini, kita terus boleh menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan nilai negatif 3 alfa x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Kemudian kita akan tekan calculate, dan apabila tekan calculate, akan pada paparan kalkulator akan naik x sama dengan. Jadi kita akan masukkan x sama dengan negatif 2. Kemudian kita akan tekan sama dengan dan jawapannya kita akan dapat negatif 1. Dan seterusnya, kita tekan sekali lagi calculate. Kemudian kita masukkan nilai x-nya sama dengan 1 dan kita tekan sama dengan, kita akan dapat 2. Jadi jawapan kita adalah negatif 1 dan 2. Dan di sini kita akan memperolehi 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan B. Kita lihat balik pada soalan. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman 27. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey, untuk soalan B, kita akan mula melukis graf fungsi tersebut, iaitu fungsi kuadratik. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7 untuk nilai X di antara negatif 3 sehingga 3. Untuk soalan ini, kita perlu menggunakan skala yang telah pun diberi. Jadi sebelum kita melukis, kita membuat sedikit lakaran bagaimanakah rupa bentuk skala yang kita akan lukis semata nanti. Untuk paksi X, nilai X-nya adalah di antara negatif 3 sehingga 3, di mana nilai X-nya 2 cm kepada 1 unit. Ini bermaksud kita akan di sini sifar, sini akan jadi 1, 2 dan 3. Untuk nilai negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Ini maksudnya 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y pula adalah 5, 10 dan 15. Gitu untuk paksi Y. Dan di bawah negatif 5, negatif 10, negatif 15. Dan kita kena pastikan bahawa nilai negatifnya mestilah kita buat sehingga negatif 30. Kerana kita lihat pada ruangan jawapan ini, nilai Y-nya yang paling minimum adalah negatif 26. Jadi kita kena buat sehingga negatif 30. Dan pada ruangan jawapan, cikgu telah pun siapkan graf fungsi kuadratik tersebut di sini. Ini adalah paksi X dan juga paksi Y. Jadi di sini kita boleh lihat paksi X dan paksi Y-nya, dan grafnya adalah lebih banyak nilai negatif untuk paksi Y berbanding nilai positif untuk paksi Y. Jadi kita akan plot tiap-tiap titik yang telah pun diberi, di mana sini adalah titik yang pertama negatif 3, 14. Kemudian titik yang kedua adalah negatif 2, 1 di sini. Kemudian titik yang ketiga negatif 1, 6. Dan titik yang seterusnya adalah 0, 7.
di sini, kemudian titik 1, 2, dan seterusnya titik 2, negatif 9, dan titik yang terakhir adalah 3, negatif 26. Jadi di sini bila kita plotkan ke semua titik dengan betul, kita akan dapat 2 markah. 2 markah ini untuk plot titik. Markah kita yang pertama seperti tadi adalah pada kita melukis paksi X dan paksi Y dengan melabelkannya dengan seragam. Jadi kita akan dapat untuk markah paksi X dan Y adalah 1 markah. Dan seterusnya, markah yang akan kita perolehi adalah apabila kita menyambungkan titik-titik tersebut dengan garis lengkungan yang cantik sebegini. Jadi, markah seterusnya adalah pada garisan graf. Terdapat 1 markah. Pastikan kita melukis garis lengkung ini dengan licin. Dan markah keseluruhannya adalah sebanyak 4 markah untuk soalan bahagian B. Dan seterusnya kita lihat soalan bahagian C. Daripada graf di 12B, cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 0.5. Jadi, kita akan lihat pada graf yang kita lukis sebentar tadi, X sama dengan negatif 0.5. Jadi, kat sini kita lihat X negatif 0.5 adalah berada di sini. Jadi, kita akan lihat berapakah nilai Y yang kita akan dapat. Jadi, kita buat sedikit unjuran garis putus-putus sehingga sampai pada garisan graf yang terlukis sebentar tadi. Kemudian, kita lihat berapakah nilai Y yang kita perolehi. Dan di sini kita dapati bahawa nilai Y yang kita perolehi adalah 7.5. Jadi, pada urungan jawapan, kita tulis nilai Y-nya adalah 7.5. Dan nilai ini mempunyai nilai toleransi yang tersendiri, iaitu lebih kurang 0.5. Jika kita menjawab 7 pun boleh dikira lagi, 7.5 pun boleh, sehinggalah kepada 8.0 masih lagi boleh diterima bergantung kepada kelicinan graf yang kita telah lukis. Seterusnya kita lihat soalan C2 Roman. Nilai X apabila Y sama dengan negatif 17. Jadi pada graf, kita lihat Y bersamaan dengan negatif 17. Kat sini. Sini adalah kawasan Y bersamaan dengan negatif 17. Seperti tadi juga, kita akan buat garisan putus-putus, kita unjurkan sehingga sampai pada lengkungan graf yang terlukis. Kemudian apabila sampai, kita unjurkan pula kepada paksi X sehinggalah kita dapat nilainya di sini. Jadi di sini, untuk graf yang cikgu lukis ini, nilai X yang cikgu dapat adalah 2.5. Jadi kita akan tulis nilai jawapan kita pada urungan jawapan adalah 2.5. Dan jawapan ini juga mempunyai nilai toleransinya yang tersendiri, iaitu lebih kurang 0.1. Jadi kalau kita menjawab 2.4, 2.5 ataupun 2.6, masih lagi boleh diterima bergantung kepada kelicinan graf yang kita lukis. Jadi untuk soalan C1 kita akan memperolehi 1 markah dan C2 Roman juga kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita lihat soalan bahagian D. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf di 12B untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan 3X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 4 untuk nilai X-nya negatif 3 sehingga 3. Nyatakan nilai-nilai X itu. Jadi untuk kita menjawab soalan D, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan selesaikan persamaan serentak yang melibatkan soalan yang bahagian A itu sebentar tadi. Okey, untuk soalan A sebentar tadi adalah fungsinya adalah Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tolak 2X tambah 7. Ini kita jadikannya sebagai persamaan kita yang pertama.
Dan untuk persamaan kita yang kedua, kita akan ambil pada soalan bahagian D sebentar tadi, iaitu 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 4. Di sini kita akan tukarkan menjadi 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4 sama dengan 0. Ini sebagai persamaan kita yang kedua. Jadi kita akan tulis pada ruangan jalan kerja 3x tambah 4x tolak 4 sama dengan 0 sebagai persamaan kita yang kedua. Jadi matlamat kita adalah untuk mewujudkan satu persamaan garis lurus. Jadi di sini kita akan singkirkan x kuasa 2, iaitu fungsi kuadratik. Jadi di sini apa yang perlu kita lakukan adalah dengan kita membuat penambahan persamaan pertama dan persamaan kedua. Y tambah 0 sama dengan Y, negatif 3 tambah dengan 3, X kuasa 2 akan menjadi 0. Jadi bermaksud kita telah hapuskan X kuasa 3, iaitu fungsi kuadratik. Dan seterusnya, negatif 2X tambah 4Y, 4X sama dengan 2X, 7 tambah negatif 4 sama dengan 3. Jadi persamaan garis lurus yang kita perolehi adalah Y sama dengan 2X tambah 3. Dan garis ini kita akan lukis pada sata graf yang kita dapat sebentar tadi. Jadi bagaimanakah untuk kita melukis garis ini? Okey. Cara yang pertama untuk kita lukis garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah, yang pertamanya kita boleh melukis, kita membuat jadual kecil ni, iaitu kita dapatkan nilai X dan Y nya. Kita dapatkan 2 titik untuk kita melukis garis lurus tersebut. Jadi nilai X nya kita boleh pilih sama ada daripada negatif 3 sehingga 3. Jadi untuk soalan ini, cikgu akan pilih nilai X nya adalah 0 dan nilai X nya adalah 3. Jadi apabila kita akan gantikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Jadi nilai Y nya akan dapat 3. Kemudian kita gantikan nilai X sama dengan 3 dalam persamaan yang sama. 3 darab 2, 6 tambah 3, 9. Jadi di sini kita ada 2 titik, iaitu 0,3 dan 3,9. Jadi kita akan plotkan pada graf kita. Itu 0,3. Kita zoomkan sedikit. Di sini adalah kita telah buat 0,3 di sini, dan satu lagi adalah 3,9 di sini. Kemudian kita akan menggunakan pembaris dan kita gariskan. Maka terhasillah garis lurus yang dikehendaki dalam soalan. Dan garis lurus ini menyumbang kepada 2 markah, iaitu garis lurus 2 markah. Kita akan dapat 2 markah apabila kita melukis garis lurus. Tapi kalau kita tidak lukis garis lurus ataupun kita terlupa melukis garis lurus, sedangkan persamaan garis lurus kita ada, kita masih lagi mendapat 1 markah di sini. Maknanya kita akan kehilangan 1 markah. Kita hanya dapat 1 markah sahaja jika kita tidak melukis garis lurus. Dan seterusnya, soalan bertanyakan tentang nilai-nilai X. Nilai-nilai X adalah bermaksud nilai-nilai yang kita perolehi apabila kita melukis garis lurus dan garis lurus itu bersilang dengan graf yang kita lukis pada tadi. Dan di sini kita dapati terdapat 2 persilangan, iaitu di sini dan juga di sini. Jadi kita akan melihat berapakah nilai X-nya. Jadi seperti mana tadi, kita akan unjurkan di sini dan kita dapati nilai X dan di sini yang pada graf yang cikgu lukis, cikgu akan dapat 6.5. Dan satu lagi, di sini cikgu akan dapat lebih kurang dalam negatif 0.9. Jadi kita akan tulis pada ruangan jawapan. Okey, di sini ruangan jawapannya adalah dalam bentuk ruangan kosong. Jadi di sini kita ambil sedikit ruang untuk menulis nilai X-nya adalah negatif 0.9 dan 6.9 dan lihat balik. Okey, sini bukan 6.5, maaf, 0.9
0.65. Jadi 0.65. Untuk nilai-nilai ini juga dia mempunyai nilai toleransi yang tersendiri, iaitu lebih kurang. Kalau ini kita tambah tolak 0.1. Kalau 0.9 ini juga adalah lebih kurang 0.1. Lebih kurang nilai toleransinya. Dan di sini apabila kita nyatakan nilai X-nya, kita akan dapat lagi 2 markah. 1 markah dan 1 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah 12 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua daripada bahagian B, iaitu soalan yang bernombor 13. Soalan nombor 13 merupakan soalan penjelmaan, iaitu kita belajar semasa berada di tingkatan menengah rendah dan juga di tingkatan 5. Kita lihat soalan yang pertama, iaitu soalan A. Rajah 7.1 menunjukkan titik K pada satu satah kartes. Dan di sini diberi penjelmaan P adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1 dan penjelmaan R adalah putaran ikut arah jam pada pusat -1, 0. Nyatakan koordinat imej bagi titik K di bawah penjelmaan berikut. Jadi di sini kita dapati bahawa objek kita adalah titik K. Jadi cikgu tandakan kuning sedikit di sini. Ini adalah titik K dan titik K ini akan melakukan penjelmaan yang pertamanya adalah P. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini? Kita akan lihat soalan ini pada rajah yang telah pun diberi. Jadi untuk menjawab soalan ini, yang pertamanya pada ruangan jawapan kita akan tulis yang pertama sekali adalah koordinat objek kita, iaitu titik K. Koordinat titik K adalah 3, -2. Jadi di sini 3, -2. 3, -2 ini itu K akan melakukan penjelmaan P. Dan penjelmaan P itu adalah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita lihat garis Y sama dengan 1, kita akan buat satu garis lurus Y sama dengan 1 di sini. Y sama dengan 1 adalah pada garis ini. Ini adalah garis pantulan Y sama dengan 1. Pantulan berarti jarak di antara objek dan imej yang diukur daripada garis pantulan adalah sama. Jadi di sini kita akan kira 1, 2, 3 dan pantulan juga adalah 1, 2, 3. Dan ini adalah imej bagi pantulan bagi objek K, iaitu koordinatnya adalah 3, 4. Jadi kita akan tulis 3, 4. Dan di sini kita akan memperolehi 1 markah. Dan seterusnya kita lihat soalan 2 Roman PR. Untuk soalan yang melibatkan gabungan dua penjelmaan, apa yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan penjelmaan yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi objek ini adalah sama, itu K, 3, -2. Jadi kita akan jalankan R terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan P. Jadi 3, -2 kita akan menjalankan penjelmaan R. R adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat -1, 0. Jadi kita akan tanda di manakah pusat -1, 0 ini. -1, 0 ini adalah pusatnya. Okey, ini adalah pusatnya. Kemudian untuk putaran, apa yang perlu kita buat adalah kita akan sambungkan objek ke pusat. Jadi cikgu akan gunakan pembaris. Kita akan sambungkan objek ke pusat. Okey. Ini objek ke pusat. Ini adalah objek. Dan ini adalah pusat. Kemudian kita akan putarkan objek ini 90 darjah ikut arah jam. Jadi ikut arah jam, jadi tipsnya begini. Jika ikut arah jam, kita mengandaikan bahawa objek kita adalah menunjukkan pukul 12. Okey. Jadi kalau arah jam, dia akan pergi ke pukul 3 di sini, kemudian 6 dan sini 9. Jadi kita akan menggunakan pembaris juga. Kita akan halakannya ke pukul 3. Dan kita pastikan bahawa jejari untuk putaran ini adalah sama. Jadi kita lihat di sini, sebelum itu kita lihat di sini, jejarinya di sini ada 4 dan 2.
Jadi kat sini juga adalah mesti 4 dan 2. Jadi jawapan kita adalah mesti berada dalam lingkungan ini. Jadi di sinilah image yang kita dapat apabila kita buat putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi dia akan berputar ke sini. Ini jawapannya untuk koordinatnya adalah negatif 3, 4. Ini di sini negatif 3, 4. Dan kemudian kita akan buat pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi image yang terhasil, image terakhir yang terhasil adalah berada pada koordinat negatif 3, 6. Jadi jawapan kita di sini yang terakhir adalah negatif 3, 6. Dan di sini kita akan memperolehi 2 markah disebabkan terdapat 2 penjemahan yang kita lakukan. Jika kita hanya betul satu saja iaitu negatif 3, 4, kita akan dapat 1 markah saja. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang seterusnya, soalan bahagian B. Rajah 7.2 menunjukkan 3 pentagon iaitu pentagon EFG, SJ, KLMNP, KQRST dilukis pada satu satah kates. Okey, di sini pentagon KQRST adalah image bagi pentagon EFGHJ di bawah gabungan penjemahan V dan U. Huraikan selengkapnya penjemahan U dan penjemahan V. Okey, di sini kita dapati ini adalah objek dan yang besar itu, yang berlorek itu adalah image. Image ini terhasil melibatkan 2 gabungan penjemahan iaitu satunya adalah U dan satu lagi adalah V. Jadi kita akan nyatakan apakah U dan apakah V itu. Dan kita dapat lihat bahawa objek ini, image-nya adalah lebih besar daripada objek. Jadi penjemahan yang terlibat salah satunya adalah pembesaran. Jadi sebelum dia membesar, apakah penjemahan yang terlibat? Jadi kita lihat di sini, ini adalah objek dan ini adalah merupakan hint bagi penjemahan yang pertama. Jadi bagaimanakah objek ini akan menjadi image seperti ini. Kalau kita lihat kedudukannya, ini yang merupakan suatu putaran. Dan putaran ini merupakan putaran 90 darjah melawan arah jam. Iaitu objek ini pukul 12 dan akan pergi ke pukul 9. Sini pukul 3, sini pukul 6. Akan pergi ke pukul 9. Jadi tugas kita adalah untuk mencari titik ataupun pusat putaran tersebut. Jadi bagaimana untuk mencari titik pusat putaran tersebut? Kita boleh saja membuat cuba jaya. Contohnya, kita andaikan bahawa titiknya berada di sini. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita sambungkan bucu ke bucu. Jadi di sini cikgu akan ambil bucu mana? Cikgu ambil bucu E. Bucu E ni bersamaan dengan bucu K. Jadi kalau kita sambung, kita tak dapat 90 darjahnya. Ini bukan tak sama dengan 90 darjah. Dan di jarinya pun tak sama panjang. Jadi kita akan teruskan lagi dengan pencariannya. Jadi di sini kita dapati bahawa jawapannya adalah berada pada kedudukan negatif 3 dan 3, iaitu berada di sini. Jadi sekali lagi kita akan sambung, kita cuba sambung dan kita dapati sudutnya adalah 90 darjah dan panjang jarinya pun adalah sama. Jadi untuk menjawab soalan ini, soalan B1 Roman, penjemahannya adalah putaran. Putaran 90 darjah dan arahnya adalah arah lawan jam dan pusatnya adalah negatif 3, 3. Dan di sini kita menyatakan putaran 90 darjah, kita menyatakan arahnya arah lawan jam dan pusatnya kita akan dapat 3 markah. Dan seterusnya
apabila berlaku putaran, seterusnya adalah pembesaran. Jadi kita dapat lihat di sini adalah pembesaran. Pembesaran perlu ada skala pembesaran. Jadi untuk mengira skala pembesaran, kita boleh kira mana-mana sisi yang kita suka. Jadi di sini cikgu akan kira sisi objeknya adalah sini 1 dan sisi image-nya di sini menjadi 2. Jadi faktor skala adalah image per objek. Image-nya 2 dan objeknya adalah 1. Jadi sama dengan 2. Jadi faktor skalanya adalah 2. Kemudian kita akan cari pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Iaitu contohnya bucu R bersamaan dengan bucu M. Jadi kita akan sambungkan, kemudian bucu N dengan bucu S kita akan sambungkan, dan terdapati kedua-dua sambungan itu bertemu pada satu titik. Itu titik ini. Dan titik ini adalah merupakan dia punya pusat pembesaran. Jadi kita akan tulis pada ruangan jawapan V adalah pembesaran. Faktor skala kita boleh nyatakan sebagai K. K sama dengan 2. K adalah simbol untuk faktor skala. Jika kita takut kita tersilap ejaan faktor skala ataupun kita hanya menulis skala, kalau kita hanya menulis skala ataupun kita menulis hanya faktor sama dengan 2, itu tidak betul. Kerana termanya adalah faktor skala. Jadi kita kena tulis penuh. Jika kita tak mahu tulis faktor skala, kita hanya menyatakan K. K sama dengan 2. Kemudian pusatnya adalah negatif 18. Dan di sini kita nyatakan jenis penjelmaannya itu pembesaran, kita nyatakan faktor skala, kita nyatakan pusat, dan kita akan dapat 3 markah. Dan seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Diberi bahawa pentagon KQRST mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 288 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. Jadi di sini kita dapati bahawa 288 ini merupakan luas bagi image. Ini luas image ini 288. Jadi kita akan menggunakan rumus yang telah pun diberi pada bahagian rumus di dalam buku soalan kita, iaitu rumusnya di sini. Kalau kita lihat di sini, cikgu tulis di sini, luas image sama dengan K02 kali luas objek. Luas image telah pun diberi 288 dan K202, dan didarabkan nilai luas objek kita tak tahu, kita letakkan sebagai X. Kemudian kita dapatkan nilai X sama dengan 288 bahagi dengan 4, dan kita dapat nilai X ataupun luas objeknya adalah 72. Di dalam soalan menyatakan bahawa dia hendak mencari kawasan yang berlorek. Jadi bila melihat kawasan berlorek ini membawa maksud luas keseluruhan image ditolak dengan luas objek. Jadi di sini kita akan buat 288. Jadi 288 tolak dengan 72, dan jawapan akhir kita dapat 216 meter persegi. Jadi markahnya bagaimana? Kita melihat jawapannya akhir kita, kemudian kita menggunakan rumus dan kita melakukan penolakan. Kita dapat 3 markah di sini. Dan untuk soalan 13 ini, markah keseluruhannya berjumlah sebanyak 12 markah. Kita melihat soalan yang ketiga dalam bahagian B, itu soalan bernombor 14. Soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 14 ini adalah soalan berkenaan tajuk bab 6 tingkatan 4, iaitu statistik. Dia boleh tanya sama ada OGIF, histogram ataupun poligon kekerapan. Kita teruskan dengan soalan nombor 14. Raja 8 ialah OGIF yang menunjukkan jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dibelanjakan untuk petrol pada satu bulan bagi sekumpulan penunggang motosikal. Ini merupakan OGIF yang telah pun diberi.
Kemudian terlihat A, berdasarkan rajah 8, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan pada halaman 34. Jadi kita lihat pada halaman 34, di sini terdapat ruangan petrol, ruangan kekerapan dan juga ruangan titik tengah. Jadi kita lihat di sini, petrol, perbelanjaan petrol bermula pada 20 sehingga RM29. Kemudian, apa yang perlu kita buat? Kita sambungkan saja nilai selang kelasnya. Dan seterusnya adalah 30 sehingga 39, 40, 49, 50 sehingga 59, 60, 69, 70, 79, 80 dan 89. Jadi itu adalah selang kelas untuk petrol. Dan seterusnya kita lihat titik tengah. Sebelum kita pergi kepada kekerapan, kita lihat titik tengah terlebih dahulu. Kita mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita ambil had atas dan had bawah, kita tambah dan kita bahagikan dengan 2. Di mana dia dapat 24.5 ini, kita ambil had atas dia, 20 tambah dengan 29. Jadi 20 tambah 29 dan bahagikan 2. Kita akan dapat 24.5. Jadi kita dah pun diberi 24.5. Jadi kita akan teruskan selepas 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 64.5, 74.5, 84.5. Dia mempunyai pattern yang tersendiri. Jadi bermaksud ini dalam gandaan 10. Kita tambah 10, 10, 10, 10, 10, kita akan dapat bermula dengan 24.5, kita tambah 10, jadi 34.5 sehinggalah seterusnya, sehinggalah 84.5. Dan seterusnya, kita akan mencari nilai kekerapan. Nilai kekerapan di sini tidak diberi dalam bentuk jadual. Sebaliknya, diberi dalam bentuk OGIF. Jadi di sini kita perlu mengetahui bagaimanakah OGIF ini dilukis. Okey, untuk paksi mendatar, iaitu paksi X di sini, iaitu jumlah wang bermula dengan 29.5 sehinggalah 89.5. Untuk OGIF, kita kena tahu bahawa untuk paksi mendatarnya, paksi mengufuknya, dia menggunakan sempadan, iaitu sempadan atas. Dan untuk paksi Y, dia menggunakan kekerapan longgokan. Jadi, kita lihat untuk selang kelas yang pertamanya adalah bermula dengan 29.5. Jadi kekerapannya di sini kita akan dapat kosong. Itu sifar. Iaitu tidak ada nilai kekerapannya di sini. Kita lihat di sini sifar. Dan seterusnya kita lihat untuk selang kelas kita yang kedua 39.5. Nilai di sini adalah 5. 5 tolak dengan kekerapan yang sebelumnya, iaitu kekerapan sebelumnya adalah sifar. Jadi 5 tolak sifar bersamaan dengan 5. Jadi kita dapat kekerapannya di sini adalah 5. Tulis 5. Seterusnya kita lihat kekerapan untuk selang kelas yang seterusnya 49.5 di sini. Di sini adalah 21. Jadi 21 ini perlu ditolak dengan kekerapan yang sebelumnya, iaitu 21 tolak 5. Dan kita akan dapat nilainya adalah 16. Jadi, seterusnya kita akan tulis pada ruangan jawapan bersamaan dengan 16. Dan seterusnya terlihat lagi untuk selang kelas yang seterusnya, iaitu 59.5. Di sini, boleh kita baca pada graf, kita akan dapat nilainya dalam lebih kurang 38. Dan 38 ini kita akan tolak dengan 21 dan kita akan dapat 17. Dan seterusnya kita lihat lagi selang kelas yang berikutnya. Di sini nilainya adalah 48 tolak dengan 38 dan kita akan dapat 10. Kemudian nilai selang kelas yang berikutnya kita lihat di sini adalah 56 tolak dengan 48, kita akan dapat 8. Dan nilai selang kelas yang terakhir adalah 60.
tolak dengan 56, kita dapat 4. Jadi nilai-nilai ini kita akan masukkan ke dalam bahagian kekerapan pada jadual, pada ruangan jawapan tersebut. Jadi di sini 5, 16, 17, 10, 8 dan 4, dan seterusnya adalah sifar. Dan seterusnya untuk soalan bahagian B adalah kita melukis. Okey, terlihat bahagian B berdasarkan jadual 3 pada halaman 34. Okey, sebelum tu hitung min anggaran jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dibelanjakan oleh setiap penunggang motosikal. Okey, ini kita mencari min anggaran. Untuk mencari min anggaran, apa yang kita perlukan adalah kekerapan dan juga titik tengah, di mana kita akan mendarabkan tiap-tiap kekerapan dengan titik tengahnya yang tersendiri. Jadi kita akan mulakan dengan selang kelas kita yang pertama, kemudian kita akan ikuti dengan selang kelas kita kedua dan sehinggalah selang kelas kita yang terakhir. Jadi pada ruangan jawapan, apa yang perlu kita nyatakan di sini adalah kita ambil titik tengah 34.5 darabkan dengan 5 untuk selang kelas yang pertama. Kemudian tambahkan dengan 44.5 darab dengan 16 selang kelas yang kedua, tambah 54.5 darab dengan 17 yang ketiga, seterusnya 64.5 darab dengan 10 tambah 74.5 darab 8 tambah 84.5 darab 4. Dan jawapan ini kita akan bahagikan dengan jumlah data yang kita ada, iaitu kekerapannya keseluruhannya berjumlah 60. Jadi seterusnya kita tekan kalkulator dan jawapan yang kita akan dapat iaitu minnya adalah 56.5. Jadi sebelum itu, kita lihat pemberian markah terlebih dahulu untuk bahagian A. Jika kita selesaikan selang kelas untuk petrol ini keseluruhannya betul, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya, kita mengisi kekerapannya dengan semua betul, kita akan dapat 2 markah. Dan titik tengah, kita tulis titik tengah keseluruhannya dengan betul, kita akan dapat 1 markah. Jadi jumlahnya adalah 4 markah untuk bahagian A. Untuk bahagian B, mencari min, kita mencari min, kita darabkan titik tengah dan kekerapan untuk setiap selang kelas. Kemudian kita bahagikan dengan 60, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhirnya yang betul, kita akan dapat 1 markah. Jadi markah keseluruhannya sebanyak 3 markah untuk markah min. Seterusnya terlihat soalan bahagian C. Untuk ceraian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan di halaman 35. Lukis satu poligon kekerapan. Okey, kata kunci di sini adalah poligon kekerapan. Bagi data tersebut, menggunakan skala 2 cm kepada RM10 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang penunggang motosikal pada paksi mencancang. Okey, mengufuk ini merupakan paksi X dan mencancang ini merupakan paksi Y. Jadi untuk melukis poligon kekerapan, apa yang kita perlukan untuk paksi mengufuknya iaitu 2 cm kepada RM10 ini adalah kita mengambil nilai titik tengah. Manakala untuk 2 cm kepada 2 orang penunggang motosikal ini, kita akan mengira merupakan nilai kekerapan. Jadi terlihat kembali pada ruangan jawapan dan titik tengah ini adalah paksi X-nya dan kekerapannya adalah paksi Y-nya. Jadi kita akan mula lukis. Di sini cikgu telah pun lukis graf ataupun poligon kekerapannya. Sini. Untuk paksi mengufuk, ini kita ambil titik tengah. Dan titik tengah ini mewakili ringgit Malaysia, iaitu jumlah
yang digunakan untuk mengisi petrol, manakala paksi Y ini adalah bilangan penunggang. Jadi kita akan plotkan. Yang pertamanya adalah untuk kita lihat balik titik tengah ini, 24.5 kekerapannya adalah sifar. Jadi kita tanda di sini sifar. Kemudian 34.5, 5, kemudian 44.5 adalah 16. Kemudian 54.5, 17, 64.5, 10, 74.5, 8, 84.5, 4 dan yang terakhir 94.5 adalah sifar. Kemudian kita gariskan menggunakan pembaris menghubungkan tiap-tiap titik plot yang kita buat. Dan maka terhasillah poligon kekerapan. Ini dinamakan sebagai poligon kekerapan. Dan poligon mesti dalam keadaan tertutup keseluruhannya. Bermaksud dia akan bermula dengan sifar dan berakhir dengan sifar. Agar dia tertutup begini, kita namakannya sebagai poligon. Kalau kita tak sambungkan ke titik sifar untuk 94 dan 24 ni, dia akan jadi terbuka. Jadi kita tak namakannya sebagai poligon. Poligon mesti tertutup keseluruhannya. Dan kita lihat permakahan, kita melukis paksi X dan paksi Y, paksi mencancang dan paksi mengufuk dengan betul. Dengan skala yang betul, terdapat satu markah. Kemudian kita plotkan titik-titiknya dengan betul. Kita dapat dua markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik itu dengan garis lurus yang cantik. Kita dapat satu lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini sebanyak 4 markah untuk bahagian poligon kekerapan. Dan seterusnya, kita lihat lagi soalan yang berikutnya. Soalan D. Berdasarkan poligon kekerapan di 14C, nyatakan peratusan penunggang motosikal yang membelanjakan lebih daripada RM70 untuk petrol. Jadi kita lihat balik pada poligon kekerapan yang kita lukis, melebihi RM70. Kalau di sini kita lihat titik tengah, yang melebihi RM70 adalah 74.5, 84.5 dan 94.5. Jadi yang terlibat adalah kita akan ambil 74.5 iaitu 8, 84.5, 4 dan 94.5 ni adalah sifar. Jadi yang membelanjakan lebih daripada RM70 adalah 8 tambah 4. Jadi 8 tambah 4 itu adalah 12 dibahagikan dengan 60 dan didarabkan dengan 100. Sebab soalan ini menanyakan peratus, bukan menanyakan bilangan. Jadi menggunakan kalkulator dan kita akan dapat nilainya adalah 20%. Dan di sini menyumbang sebanyak 1 markah. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang keempat, soalan nombor 15 di dalam bahagian B. Untuk soalan 15 merupakan soalan yang berada dalam bab pelan dan dengakkan yang kita pelajari semasa berada dalam tingkatan 5. Soalan ini agak sedikit mudah secara teknikalnya, tetapi untuk mendapat markah, kita perlu melukis tiap-tiap garis dengan baik, bersambung dan tidak ada kekotoran yang jelas. Jadi mari kita lihat soalan bahagian A. Rajah 9.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi empat tepat PQRS terletak di atas satah mengufuk. Segitiga bersudut tegak PQU adalah ketar rentas yang seragam prisma itu. Segi empat PUTS ialah satah condong. Tepi QU dan RT adalah tegak. Okay, ini rajahnya. Kita lihat soalan bahagian A. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Jadi apa yang dihendaki dalam soalan ini adalah kita melukis pelan. Dan pelan adalah lukisan yang dilihat daripada pandangan atas. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lukis dengan menggunakan skala yang sebenar, iaitu ukuran yang sebenar. Kalau kita lihat prisma ini daripada atas, apa yang kita akan dapati adalah kita hanya dapat lihat bentuk segi empat tepat sahaja.
Jadi untuk soalan pelan ini, bahagian A ini, kita akan lukis segi 4 tepat. Jadi untuk video kali ini, cikgu tidak melukisnya dalam skala dan juga skala dan juga garisan yang betul, kerana dia agak sukar di sini untuk cikgu lukis dalam keadaan digital. Jadi cikgu akan hanya menunjuk lakarannya sahaja. Jadi untuk kamu menjawab nanti, kamu perlu lukis dalam keadaan yang ukuran dan juga garisnya lurus yang sebenar. Jadi untuk itu kita akan lukis segi 4 tepat, di mana ukuran ini agak kurang memerangsangkan. Lukisannya secara lakarannya akan jadi begini, dan ini adalah 4 cm dan sini 7 cm. Dan pastikan bila kamu melukis nanti, kamu lukis menggunakan pembaris dan juga pensel dengan mata yang baik, yang tidak terlalu tumpul kalau bolehnya. Kalau terlalu tajam pun mungkin agak nipis ketebalan garisannya, jadi agak sedang-sedang saja. Jadi di sini lukisannya adalah segi 4 tepat yang berukuran 4 cm kali dengan 7 cm. Dan lukisan ini kamu boleh lukis dalam keadaan sama ada keadaan yang pertama ini, labelkan sebagai keadaan pertama, atau boleh juga lukis dalam keadaan dia seperti ini, 4 cm dan 7 cm, yang mana tidak terbatas di manakah dimensi lukisan kamu, sama ada kamu nak melukis menegak ataupun melintang, tidak menjadi masalah, asalkan lukisannya mesti 4 cm darab 7 cm dan mesti dilukis dengan ukuran yang betul dan garisan yang lurus dan bersambung tiap-tiap bucunya. Dan untuk jawapan ini, kamu akan dapat 3 markah. 3 markah itu dari segi bentuknya mesti betul, ukurannya betul, dan juga kekemasannya, 3 markah. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Untuk soalan bahagian B, soalan ini telah pun menambah satu lagi bongkah pada persima yang asal. Jadi kita baca sikit. Sebuah pepejal lain berbentuk persima tegak dengan tapak segi 4 tepat QHJR dan trapezium HNMQ dicantum pada persima dalam rajah 9.1 pada satah mencancang QRTU. Trapezium HMNQ adalah kerata rentas seragam persima itu. Gabungan pepejal adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 9.2. Tapak PQHJRS terletak pada satah mengufuk. PQH adalah segaris. Lukis dengan skala penuh. 1 Roman, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan PQH sebagaimana dilihat dari X. Jadi soalan seterusnya adalah kita akan melukis dongakkan yang dilihat daripada X. Jadi apabila kita lihat bongkah ini daripada X, apa yang kita akan dapat lihat adalah trapezium ini dan juga bentuk segitiga yang bercantum antara satu sama lain. Jadi kita akan lukis. Pastikan kamu lukis menggunakan pembaris dan menggunakan ukuran ataupun skalanya yang sebenar. Jadi untuk video ini, sekali lagi cikgu cakap, cikgu hanya melukis cikgu hanya membuat lakaran, bukan lukisan. Tapi kamu perlu membuat lukisan, bukan lakaran. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertamanya, kamu perlu lukis satu garis lurus. Di sini adalah 4 cm sebagaimana dengan soalan bahagian A sebentar tadi. Kemudian tinggi bagi prisma yang asal adalah 5 di sini. Kamu kena pastikan nilai ukurannya bagi betul. Jadi di sini tapak PQH-nya adalah sepanjang 9 cm. Jadi di sini kamu akan lukis 9 cm. Sini kamu akan lukis 9 cm. Kamu perlu lukis garisannya terus 9 cm, tak perlu lukis satu-satu. Kerana bila kamu lukis satu-satu, akan berlaku sedikit garisan yang tidak berapa nak lurus. Nanti saya akan tunjuk. Kemudian seterusnya
4 cm di sini, kamu tanda 4 cm ni, 4 cm dan sini 5 cm. Kemudian menegaknya adalah 7. Melukis 7 cm di sini. Kemudian seterusnya kamu tanda 2 cm bermula pada atas ini, 2 cm, dan terus garis untuk membentuk segitiga, dan seterusnya buat menegak 4 cm dan teruslah garis. Tipnya di sini, kita hanya mengukur jarak tegak dan juga jarak mendatar saja. Untuk garisan condong, kita tak perlu melakukan pengiraan, kerana garisan condong itu dia akan jadi secara sendirinya. Itu garisan condong ni, cikgu tunjuk Ini garisan condong ni, kita tak perlu kira berapa cm, kerana dia akan terjadi sendirinya apabila kita melukis garisan tegak dan juga garisan melintang. Kemudian kita akan cuma garis sahaja, dan kita akan dapat bentuknya adalah seperti ini. Jadi seperti saya cakap tadi, kita ada dua bentuk, iaitu bentuk segitiga dan trapezium. Kalau kamu lukis satu-satu, contohnya kamu lukis segitiga terlebih dahulu, kemudian baru kamu, itu agak, kamu lukis segitiga terlebih dahulu, kemudian lepas itu baru kamu nak lukis trapezium kat sini. Dia akan ada satu keadaan di mana akan berlaku sedikit ketidak smooth, ataupun keseluruhan garis itu tidak nampak, agak licin, akan nampak ada sambungan di situ. Sama juga dengan di sini, nanti akan sambungan. Jadi untuk satu garisan yang sama, garisan yang lurus, kita terus lukis 9 cm tanpa ada kita buat sebuah-sebuah begini. Jadi itu adalah tips dia macam mana kita nak melukis satu garisan yang nampak licin, kita lukis terus memanjang tanpa kita nampak sambung-sambung nanti. Dan dari sini markah yang diperuntukkan adalah 4 markah, iaitu bentuknya satu markah, kemudian ukurannya satu markah, dan keseluruhan yang licin dan cantik kita dapat 2 markah. Dari segi garis tegaknya 90 darjah, dan macam ni mesti 90 darjah, dan tambah tolak tu dalam 89 darjah. Kalau terpesong sedikit, 89 darjah ataupun 91 darjah pun masih lagi boleh diterima. Dan seterusnya kita lihat soalan nombor 2 Roman. Dongakkan kebungan perbejal itu bersatah mencancang yang selari dengan HC sebagaimana dilihat dari Y. Seterusnya kita nak lihat bongkah ini, objek ini dari Y. Jadi bagaimanakah keadaannya apabila kita lihat ini daripada Y. Cikgu padam sikit ini terlebih dahulu. Kita lihat daripada Y, apa yang kita akan nampak adalah kita akan nampak ini satu bongkah, satu segi empat tepat. Kemudian di sini kita nampak lagi satu segi empat tepat yang lebih tinggi daripada segi empat di depan, dan satu lagi kita akan nampak satu lagi segi empat di sini. Ini satu, kemudian di belakang ni satu, di mana yang biru ni adalah kita lihat segi trapezium yang bentuk prisma yang berbentuk segitiga yang berada di belakangnya, dan satu lagi yang berada di bentuk ni. Jadi di sini bila kita gabungkan, kita dapat 4 segi empat tepat, dan secara lakarannya saya akan buat tinggi keseluruhan lukisan kita adalah sebanyak 7 cm. Jadi di sini cikgu gunakan ruang ini 7 cm.
7 cm secara keseluruhan. Dan lebarnya juga adalah 7 cm. Jadi 7 dan 7. Ini 7 dan tingginya adalah juga 7. Kemudian segi 4 di hadapan tingginya adalah 4. Kita kira 4. Sini 4. Kemudian kita lihat segi 4 yang berada di belakangnya, iaitu panjang ataupun tinggi prisma yang asal tu adalah 5. Jadi akan ada satu lagi cm di sini. Dan kenapa cikgu buat garisan putus-putus? Disebabkan garisan UT ni, iaitu prisma yang first itu terlindung. Itu panjang UT ini terlindung. Kita tak nampak. Jadi kita akan lukis garisan putus-putus. Jadi ukurannya ada 4, 1, kemudian sini 3. Jadi kita tak perlu lukis secara individu. Kita akan terus lukis 7 dan 7. Kemudian kita buat garisan, kita buat kotak segi 4 sama ini. Kemudian selepas itu baru kita separatekan dia. Kita asing-asingkan dia. 4, 1 dan di atas tu akan jadi ke sini akan jadi 2. Jadi keseluruhannya adalah 7 darab 7 juga. Kalau kita lukis satu persatu, garisan lurusnya akan nampak tak smooth, akan nampak tak licin. Jadi untuk markah ini kita akan dapat markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 5 markah. Sebabkan terdapatnya garisan putus-putus ini tambah satu markah tambahan daripada soalan B. Soalan B1 Roman sebentar tadi, iaitu sebanyak 5 markah. Jadi markah keseluruhan yang diperuntukkan untuk soalan pelan dan dengarkan ini adalah sebanyak 12 markah. Seterusnya terlihat soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 16 yang merupakan soalan kelima dalam bahagian B. Soalan ini bertanyakan tentang tajuk bumi sebagai sfera. Jadi terlihat soalannya, titik P, Q, R dan V adalah 4 titik di atas permukaan bumi, di mana R terletak arah selatan dari P dan PV adalah diameter bumi. Nyatakan A, latitude B. Ini soalan pertama, soalan A, diberi bahawa PV adalah diameter bumi. Jadi telah pun diberi kedudukan koordinat V, P adalah 25 darjah utara dan 70 darjah timur. Jadi apakah kedudukan titik V? Okey, begini. Cara tipnya, untuk diameter bumi, untuk latitude, nilai sudutnya adalah sama dan arahnya adalah berbeza. Untuk latitude, nilai sudutnya adalah sama, 25 darjah, dan juga nilai arahnya adalah berbeza. Kalau P utara, manakala V akan jadi selatan. Dan untuk longitude-nya, hasil tambah kedua-dua nilai sudut akan menjadi 180 darjah. Jadi ini akan jadi 110 darjah. Dan arahnya juga adalah berbeza, iaitu 110 darjah barat. Jadi jawapan kita adalah 25 darjah selatan, 110 darjah barat. Di dalam soalan ini ditanyakan latitude sahaja. Jadi kita boleh jawab 25 darjah selatan, 110 darjah barat, ataupun kita boleh jawab sahaja sebagai 25 darjah selatan. Dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Diberi bahawa jarak P ke R diukur sepanjang meridian adalah 2500 batu nautika. Hitung latitude R. Okey, di sini kata kunci dia di sini adalah diukur sepanjang meridian. Meridian ini merupakan satu garisan longitude dan bermaksud P dan R ini berada pada kedudukan longitude yang sama. Jadi perbezaan mereka adalah pada kedudukan latitude sahaja, di mana perbezaan P dan R ini adalah kedudukan atas bawah, bukan kedudukan kiri dan kanan. Sebab itu dinyatakan sini sepanjang meridian. Jadi di sini terlihat P telah pun diberi 25 darjah utara, 70 darjah timur, dan titik R berada di bawah ataupun di selatan P, iaitu R di sini. Jadi kedudukannya mesti kedudukan 70 darjah timur juga kerana sepanjang meridian. Jadi berapakah latitude bagi R? Jadi kita lihat di sini jarak yang diberi adalah 2580.
580. Jarak ini untuk mendapatkan semula nilai sudut, kita hanya perlu bahagi dengan 60. Jadi 2580 dibahagikan dengan 60, kita akan dapat 43 darjah. Jadi ini bermaksud kedudukan P dan R adalah jarak mereka adalah 43 darjah. Dan kedudukan P telah pun berada 25 darjah utara. Jadi untuk mendapatkan latitude R, apa yang kita lakukan adalah kita ambil 43 darjah tolak dengan 25 darjah. Jadi kita akan dapat 18 darjah. Di sini adalah 18 darjah. Dan kedudukannya adalah selatan. Jadi untuk soalan B, latitude bagi R adalah 18 darjah selatan. Markah yang diperlukan adalah 3 markah. Seterusnya terlihat soalan C. Hitung jarak terpendek dalam batu nautika dari R ke V diukur di atas permukaan bumi. Iaitu nilai R terdapat tadi 18 darjah selatan, 70 darjah timur. Manakala untuk V pada bahagian soalan A tadi terdapat 25 darjah selatan, 110 darjah barat. Jadi bagaimanakah kita nak ukur jarak terdekat pada permukaan bumi ini? Jadi sekali lagi kita lihat latitude dan longitude-nya. Ini latitude, ini longitude-nya. Terlihat latitude-nya berbeza, longitude-nya juga berbeza. Tapi kalau kita lihat dengan lebih dalam, kedudukan longitude-nya di sini 70 dan 110 akan jadi 180 darjah. Jadi ini bermaksud R dan V berada pada satu lengkungan yang sama. Satu berada di hadapan, satu lagi berada di bahagian belakang. Jadi kalau kita nak gambarkan dengan lebih kurang begini. Okey, titik R berada 70 timur. Kita katakan ini sebagai 70 timur. Dan sini akan jadi 110 darjah barat. Kedudukan R adalah 18 darjah selatan. Sini 18 darjah selatan, ini titik R. Dan satu lagi, titik V adalah 25 darjah selatan. Ini 25 darjah selatan. Di mana titik V dan R ini berada pada satu bulatan yang sama. Satu berada di hadapan dan satu lagi berada di belakang. Iaitu timur dan baratnya jika kita tambah akan dapat 180. Jadi berada satu lengkungan bulatan yang sama. Jadi soalan ini bertanyakan tentang jarak terpendek. Jarak terpendek yang kita tahu adalah jarak yang diukur pada sepanjang bulatan agung. Jadi jarak terpendek R dan V adalah kita akan ukur jarak ke sini. Jadi kita akan dapatkan nilai sudut ini. Jadi kita ambil 180 darjah tolak dengan 25 darjah tolak dengan 18 darjah. Dan kita kemudian nilai sudut ini kita akan darabkan dengan 60 darjah. Jadi kita akan terus tekan kalkulator. Dan jawapan yang kita akan dapat adalah 8220 batu nautika. Jadi inilah jawapan untuk soalan C, iaitu 8220 batu nautika. Markah yang diperlukan adalah sebanyak 2 markah. Seterusnya terlihat soalan D di sini yang memperuntukkan 5 markah, agak banyak di situ. Sebuah kapal terbang berlepas dari Q dan terbang arah ke timur ke P. Itu di sini kita buat sedikit lakaran pergerakannya. Q terbang ke timur, ke kanan, ke P dan kemudian terbang arah selatan ke R. Purata laju kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan adalah 710 knot. Hitung masa dalam jam yang diambil bagi keseluruhan penerbangan itu. Jadi di sini melibatkan laju. Kita tahu bahawa laju itu dalam knot bersama dengan jarak iaitu batu nautika per dengan masa dalam unit jam.
Di sini kita telah ada pun, kita ada laju 710, kemudian kita tidak ada jarak dan kita tidak ada masa. Soalan menanyakan tentang masa, jadi kita perlu cari jarak. Jadi bagaimana? Kita lihat jaraknya adalah jarak Q ke P, kemudian P ke R. Di sini kita dapati bahawa pada soalan B sebenarnya tadi telah pun diberi jarak P ke R, iaitu 2,580 batu nautika. Jadi jarak di sini 2,580 batu nautika. Kemudian seterusnya kita perlu cari jarak Q ke P di sini. Bagaimana untuk kita mencari jarak Q ke P? Kita lihat balik pada soalan. Q telah pun diberi koordinatnya, kedudukannya, iaitu 25 utara, 50 darjah timur. Jadi di sini kita labelkan 25 utara, 50 darjah timur. Kemudian P pun telah pun diberi, iaitu 25 darjah utara dan 70 darjah timur. Q terbang ke P melalui arah timur. Jadi di sini kita dapati bahawa jarak yang dilalui adalah, kita ambil saja longitude-nya 50 timur dan 70 timur, iaitu akan jadi 70 tolak 50 darabkan dengan 60. Kemudian di sini disebabkan jaraknya adalah jarak dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, kita akan darab dengan cos. Cos longitude-nya adalah 25 darjah. Jadi sini kita akan tekan kalkulator, 70 tolak dengan 50 terdapat 20, darab dengan 60, kemudian terdarab dengan cos 25 darjah. Dan jarak Q ke P adalah 1087.57 kilometer. Kilometer. Bukan kilometer. Batu nautika. Jadi keseluruhan jarak yang kita dapat adalah 1087.57 ditambahkan dengan 2580 per dengan masa, iaitu nilai yang kita tidak tahu, itu X sama dengan 710. Jadi X ataupun masa bersamaan dengan jumlah jaraknya, jadi kita akan tambah jumlah jaraknya 2580 dan kita dapat 3667.57 bahagi dengan 710. Dan masa yang terdapat di sini adalah 5.17 jam. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan bahagian D, iaitu 5.17 jam. Jadi soalan ini kita perlu cari jarak terlebih dahulu, kemudian kita cari masa dengan kita ambil jumlah jarak dibahagikan dengan jumlah laju bagi kapal terbang tersebut. Jadi jawapannya adalah 5.17 jam. Jadi setakat itu sajalah untuk teknik menjawab kertas 2 bahagian B daripada cikgu. Jadi teruskan menonton dan subscribe sekali saluran Ambil Tahu daripada cikgu. Sekian, terima kasih.